Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua murid-murid darjah 6. Hari ini kita akan masuk pelajaran pendidikan sirah darjah 6. Dan tajuk yang akan kita belajar hari ini adalah pelajaran 3. Anda boleh buka kitab anda muka surat 29. Kita nak mengenal tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Pelajaran 3 Okey, baik. Mari kita kenal apa itu Khulafa Ar-Rasyidin. Jawatan Khulafa Ar-Rasyidin wujud selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak? Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas kewafatan baginda, siapa pula penyambung kepada ilmu-ilmu agama Islam? Selepas wafatnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Khulafa Ar-Rasyidin lah yang menyambung kembali pelajaran-pelajaran ataupun ilmu-ilmu dalam Islam. Dia sambunglah ilmunya turun kepada Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, baik, kat sini awak gariskan apa itu jawatan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey. Makna kata khulafa pula ialah golongan pemimpin atau ketua negara yang menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan selaras dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khulafa. Siapa khulafa? Ini pada zaman Rasulullah, pada zaman selepas kewafatan Rasulullah, kita panggil sebagai khulafa. Okay, kemudian pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin bermula pada tahun ni penting ni kat sini, pada tahun 11 hingga 40 Hijrah, bersamaan 632 hingga 661 Miladiah. Okey, yang kat sini ni awak kena ingatkanlah, pada tahun 11 hingga 40 Hijrah, tahun Islam, mana tahun kira tahun Melayu dia lah, Miladiah, pada tahun 632 sehinggalah 661 Miladiah. Selama hampir berapa tahun? Okey, selama hampir 30 tahun. Dan pusat pemerintahnya adalah di kota Madinah masa selepas kewafatan Rasulullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus sambung dan tempat pemerintahan dia adalah berada di kota Madinah. Okey. Baik, kita sambung lagi. Siapa antara Khulafa Ar-Rasyidin yang kita kena kenal? Siapa antara Khulafa Ar-Rasyidin yang perlu kita kenal? Okey, kalau awak nampak dekat mimbar, kalau solat Jumaat dekat mimbar, tahu tak mimbar tu apa? Mimbar tu macam contoh, saya lukiskan kat sini. Mimbar tu tempat khatib membaca khutbah. Contoh ni tempat khatib membaca khutbah. Dia baca kat sini kan. Kemudian kat atas ni ada Allah Muhammad. Ada setengah masjid yang menuliskan khulafa'nya kat sini. Kalau awak perasan lah. Okay, dia tulis kat sini Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Dia paparkan nama Khulafa Ar-Rasyidin kat sini lah. Yang atas Allah Muhammad. Pada kebiasaannya dekat masjid-masjid ada tulis. Jadi no point lah kalau awak tak ingat. Sebab setiap minggu kita pergi ke masjid untuk tengok khatib membaca khutbah, dan kita akan perasan kat tepi-tepi mimbar ni tadi ada nama-nama Khulafa Ar-Rasyidin. Ada 4 nama Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, selepas kewafatan baginda, maka ada Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Okey, yang mula-mula
selepas kewafatan Rasulullah, yang mula-mula adalah Saidina Abu Bakar, penyambung warisan Rasulullah, Saidina Abu Bakar. Dia sambung pada tahun keberapa Hijrah? Okey, tahun ke-11 hingga 13 Hijrah. Bermakna berapa tahun kat sini? Bermakna 2 tahun Hijrah. Diteruskan penyampaian daripada Rasulullah. Ataupun dalam tahun Melayu dia 632 hingga 634, 2 tahun juga. Okey, tulis 2 tahun. Kemudian disambung pula oleh Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pada tahun ke-13 hingga tahun ke-23 Hijrah. Kira berapa tahun ni? 13 hingga 23. 23 tolak 13 bermakna kat sini Saidina Umar Al-Khattab dia sambung berapa tahun? 23 tolak 13, 10 tahun. Kalau ikut kiraan matematik 10 tahun. Sama juga kat sini. 634 hingga 644 miladiah, maknanya 10 tahun juga. Kemudian habis Saidina Umar Al-Khattab punya Khulafa Ar-Rasyidin, Saidina Umar Al-Khattab, kemudian disambung pula oleh Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Disambung habis tahun 23 Hijrah, sambung 23 Hijrah hingga 35 Hijrah oleh Saidina Uthman bin Affan. Berapa tahun ni? 35 tolak 23. Okey, kita tulis kat sini. 35 tolak 23. 2 12 tahun. Saidina Uthman meneruskan legasi Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, Khulafa Ar-Rasyidin yang terakhir adalah Saidina Ali bin Abi Talib. Disambung. Lepas Uthman disambung kepada Saidina Ali. Tahun ke-35 hingga tahun ke-40 Hijrah. Berapa tahun Saidina Ali bin Abi Talib? Okey, 5 tahun. Sama juga tahun miladiah dia adalah 5 tahun sama. Okey, jadi ini adalah 4 nama khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Mereka ni lah yang menyambung legasi Rasulullah SAW. Dia orang ni bukannya Rasul atau Nabi, tapi dia dipanggil sebagai Khulafa Ar-Rasyidin sebab Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Selepas tu tiada lagi Nabi dan tiada lagi Rasul, dan penyambung dia adalah Khulafa Ar-Rasyidin 4 ni. Okey, kalau senang nak ingat, awak pergi ke masjid, awak tengoklah. Yang lelaki biasanya kita akan tahulah Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman dengan Ali. Jadi ada 4 Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, dan ini awak akan ingatkan berapa tahun Saidina Abu Bakar menyambung wasiat Rasulullah SAW. Kemudian disambung oleh Saidina Umar berapa tahun pula. Kemudian disambung oleh Uthman berapa tahun. Okey, antara 4 ni yang paling lama menjadi pemimpin adalah Saidina Uthman bin Affan, iaitu 12 tahun. Dan yang paling sekejap sangat adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia masa Rasulullah ada lagi, Saidina Abu Bakar pun sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Maknanya dia dah bersama Rasulullah lama. Lepas kemudian Rasulullah wafat, Rasulullah turun kepada Abu Bakar As-Siddiq lah, yang paling rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ataupun mungkin dia dah uzur sampai tahap umur dia dah tua, mungkin. Kemudian dia lantik pula Saidina Umar Al-Khattab untuk menyambung legasi ilmu dalam Islam Abu Bakar. Lepas kemudian turun pula kepada Saidina Uthman dan turun kepada Saidina Ali radhiyallahu an. Okey. Setakat ni itu sahaja untuk pendidikan sirah pelajaran 3 Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi di sini saya minta awak untuk buatkan peta minda ataupun buatkan peta minda lah. Contohnya macam gini. Awak buatkan kotak seperti ini dan tuliskan 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi buatkan kat dalam buku tulis,
kemudian hantarkan kepada guru kelas masing-masing. Okey, baik, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini, pendidikan sirah darjah 6. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen pada mereka yang dah tonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.